apa syarikat bayar mana. Ni kita tak ada penjualan manusia. Dia seperti mana yang dikonvensionkan oleh ILO, yang dikatakan negara Malaysia ni ialah penjualan manusia. Jadi kita boleh kumpulkan dengan 7 juta itu menghampiri 42 bilion, pulangkan balik kepada kementerian-kementerian yang memerlukan pembangunan dalam segi national security. Begitu juga dengan tenaga, begitu juga dengan air, begitu juga dengan pekerja asing, begitu juga dengan lebuh raya. Dan ini semua memerlukan data center yang di kawasan dia, termasuk pendidikan. Dan inilah yang saya nampak bahawa saya tak nampak Perikatan Nasional Taala 7 dia, sebab tidak mencetuskan apa yang nak dirangkakan dalam dasarnya dia ada. Dasar pun kelang kabut. Ini kan pula kerangka. Kerangka itu lebih detail. Peringkat jawatan kuasa untuk dianaliskan betul-betul. Saya tak nampak. Hanya yang saya nampak bila saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia yang faham. Bila saya bercakap itu, dia betul. Itulah reform. Ya. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Saya sengaja tanya soalan spesifik berkaitan Sabah supaya penonton yang sedang menyaksikan siri diskusi pada malam ini dapat melihat lontaran soalan itu apakah jawapannya. Anda boleh memikirkan jawapan itu hasil daripada cernaan situasi semasa yang berlaku. Datuk, saya selalu bertanya dengan panelis-panelis lain soalan ini, tapi kepada Datuk saya tak pernah tanya lagi. Apa pendirian sepatutnya politik sekarang? Sama ada kita move on dan perkukuhkan rakan kerjasama yang ada dalam Pakatan Harapan, pertama. Yang kedua, adakah wajar kita menerima semua parti-parti pembangkang yang mempunyai kerusi untuk menjadi sebagai rakan koalisi kepada Pakatan Harapan? Yang kedua. Yang ketiga, enough. Bubarkan saja Pakatan Harapan, kita bergerak sebagai parti keadilan rakyat, masuk pilihan raya, lawan pilihan raya, dan cuma hanya bekerjasama dari segi pembahagian kursi saja mungkin. Datuk, soalan yang pertama tu, niat kita apa? Niat kita masuk politik ni untuk apa? Untuk menjadi pengkhianat, untuk menjadi perompak, penyamun, terpulang. Niat awal, kalau niat kerana nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan agama, bangsa dan negara, itu beralih kepada apa yang boleh kita lakukan. Sesungguhnya itu adalah kerangka insani yang perlu ada bagi setiap pemimpin. Kalau niat nak jadi seorang penyamun lah dia. Nak jadi perompak lah dia. Kalau dia nak jadi seorang pengkhianat lah dia. Nombor dua, itu terpulang pada seseorang yang berniat ketika menjadi ahli politik atau menjadi pemimpin atau mendapat kuasa. Yang kedua, dalam proses kita nak memperkasakan kekuatan pentadbiran ataupun menjaga kepentingan negara, agama, bangsa, kita kena pastikan kekuatan kuasa itu perlu dimutlakkan. Apa yang kita nak mutlakkan? Kita kena ada kekuatan keseluruhan. Sesiapa saja pun yang nak berniat yang sama untuk menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara, wajib dialukan. Bukan sunat, bukan harus, wajib dialukan. Wa imma datang di parti kecil pun kita kena terima, kerana niat itu murni dan suci. Itu semestinya. Soalannya ketiga, yang dikatakan apakah berlaku, move on atau bubarkan coalition yang ada dalam Pakatan Harapan. Ketika kita bertanding 2014, semua rakyat Malaysia sudah dimaklumkan. Yang dipakai logo itu adalah keadilan. Keadilan. Bukan bersatu pun. Bukan amanah pun. Keadilan. Dan waktu itu Kak Wan jadi presiden. Kena ingat, kita menang atas tiket itu. Parti Keadilan dididik oleh Anwar Ibrahim
Kalau mereka betul-betul seorang ahli keadilan yang genuine, mereka tidak akan khianat dan mereka tidak akan menafikan hak setia kawan. Itu keadilan yang dilahirkan oleh Anwar Ibrahim. Kami tak akan khianat kepada kepimpinan asal. Maka tidak ada keperluan untuk kita nak menafikan coalition yang kita ada. Move on, teruskan, kuatkan Pakatan Harapan, kerana kita sekata sejanji. Kalau siapa nak khianat, siapa nak lupa diri ketika bertanding itu, konon-kononnya tidak memikirkan logo keadilan, terpulang. Prinsip mesti dijaga. Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu itizamkan dalam jiwa kamu. Keadilan, parti keadilan kukuh dan bersama-sama dengan Anwar Ibrahim menjaga kepentingan reform yang nak kita lakukan. Move on, remeh-temeh pinggirkan. Saya tak layan. Hari ni saya buat secara langsung ini. Saya panggil saya nak detikkan apa yang terbuku dalam saya 2-3 hari ini. Alhamdulillah saya dapat luahkan. Move on, keadilan tidak pernah khianat kepada setia kawan. Keadilan tidak pernah beritizam untuk mengkhianati rakyat. Kami berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Move on. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Syed Shah, mungkin bersetuju dengan Datuk dengan situasi pendirian politik? Baik, kalau saya nak menyebutlah kan apa yang sepatutnya kita buat seterusnya ini. Tadi di awal-awal kita bermula diskusi, saya dah sebut bahawa politik ini dinamik, politik ini subjektif. Awal-awal lagi saya dah sebutkan begitu. Mengapa? Kalau tanya kepada saya, tanya kepada Datuk Dollah, jawapan kami biarlah keadilan jalan sendiri. Kami boleh bertanding semua. Dalam keadaan parti keadilan ini ada kekuatan sedikit yang Allah kurniakan kepada semua yang ada di dalam keadilan ini, kita boleh bergerak sendiri. Tapi soalnya, adakah bergerak sendiri menguntungkan kita? Adakah bergerak sendiri ini akan menguntungkan negara? Adakah bergerak sendiri akan menguntungkan rakyat jelata? Dalam soal ini, parti keadilan yang mendukung prinsip reformasi melihat keperluan rakyat perlu untuk melihat dinamik politik itu tadi. Maka bersama dengan rakan-rakan, jika rakan-rakan ini masih mahu membawa prinsip yang sama, masih mengamalkan prinsip yang sama, mengapa tidak kita amalkan terus? Jalan bersekali. Bila jalan bersekali ini ada motifnya. Sebab itu saya mulakan tadi dengan politik ini dinamik, politik ini subjektif. Sebab apa? Apa yang saya nak cuba sampaikan adalah politik ini ada perancangan jangka pendek, politik ini juga ada perancangan jangka panjang. Kalau katakan dalam masa terdekat, kerana koalisi kita kuat misalnya, kita bersama dengan teman-teman daripada parti-parti komponen yang lain, kita juga boleh tarik katakanlah Allah membuka teman-teman kita yang berada dalam kerajaan mungkin untuk mengubah ataupun mengisi seksyen yang hilang seperti mana yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Seksyen yang hilang itu maka memunculkan kita boleh mengembalikan mandat. Mengapa itu kita tidak boleh raikan? Kita ambil dalam perancangannya. Kalau boleh itu berlaku, mengapa tidak? Dalam masa yang sama, bisnes seorang politik ini pilihan raya. Kita prepare juga untuk menghadapi pilihan raya. Tadi saya sebutkan, kalau tanya saya, tanya Datuk Dollah, tanyalah siapa orang keadilan, kita suka nak jalan sendiri. Tetapi kerana memikirkan kepentingan bersama, kerana memikirkan kepentingan negara, kerana melihat kepentingan rakyat, kita bersama dengan rakan-rakan komponen. Kalau nak merencanakan pilihan raya, kita rencana sama-sama. Jadi kalau tanya pada saya, perancangan jangka pendek dan jangka panjang, kalau boleh ambil mandat silakan, kalau tak boleh kita terus pilihan raya, apa susah? Kalau berani ambil, takut jangan. Kalau berani ambil, kalau tak berani kita turun lawan pilihan raya. Ini keadilan. Keadilan ini parti reform, keadilan ini parti lawan. Tidak ada benda yang gentar kepada kita. Mudah, tak payah terlalu banyak sifir yang nak dihafal. Tak kalau boleh ambil, kita ambil. Kalau tak boleh ambil, kita lawan. Susah apa? Salah. Kita lahir pun di tepi jalan. Ya. Jangan jadikan benda tu terlalu complicated. Jangan lagi ni. Okay. Jadi hari ini hadirat sekalian, kita dah berakhir 2 pusingan untuk sesi pada malam ni berkenaan tentang Grand Coalition, satu jajaran politik, satu kerjasama politik yang katanya di dalam konteks
blok pembangkang. Itu sudah dijawab oleh kedua-dua orang panelis. Jadi kita move forward. Sekarang kita masuk ke pusingan ketiga untuk kita bercerita tentang apa kehadapan kita ni. What's next? Kita bercerita tentang benda-benda yang lepas, yang ke depannya apa. Jadi soalannya lebih kepada santai, tetapi saya kira ianya penting untuk menjawab kepada soalan bagi pusingan ketiga ni. Untuk orang muda, saya rasa ni soalan paling tepat. Tadi saudara Syed dia cakapkan saya bukan ahli parlimen ni, untuk soalan memang khusus untuk saudara Syed. Dalam kerajaan sebelum ini mengetengahkan undi 18 dan semuanya, itu adalah perkara-perkara yang hendak menyuntik rasa minat, rasa suka orang muda untuk turut sama dalam pentadbiran negara, untuk mengetahui tentang politik yang berlaku dalam negara, menarik minat. Tetapi dengan apa yang telah berlaku kebelakangan ini, ianya telah menyuntik rasa bosan, rasa muak, rasa penat orang-orang muda ni dalam permainan politik. Orang kata orang lama, permainan politik yang dah terlalu berpengalaman dah. Mereka yang baru nak masuk ni, Allah menyampahnya, tengok macam gini kan. jadi untuk saudara Syed, bagaimana dengan pola pemikiran begitu untuk kita terjemahkan? Kerana apa? Kerana kalau orang muda ni dia semakin meninggalkan untuk ambil tahu berkaitan politik, rosak negara pada masa depan. Saudara Syed. Kalau saya orang muda lah kan, saudara Roma orang muda, saya orang muda. Kalaulah saya bukan orang politik, memang saya menyampah lah, teruk lah. Baik Pakatan Harapan ke, baik UMNO ke, baik Barisan Nasional ke, baik Perikatan Nasional ke, serupa aja semua. Tetapi oleh kerana saya orang politik, orang muda yang telah ditakdirkan untuk duduk dan besar begini di dalam parti politik, maka saya punya tanggungjawab untuk memberitahu rakan-rakan kita yang muda di bawah bahawa Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar ini punya tanggungjawab. Apa tanggungjawab itu? Tanggungjawab untuk memulihkan pandangan orang muda terhadap orang politik. Ini penting, kerana apa yang dibuat oleh apa yang berlaku di dalam tahun 2020 ini, sepertinya politik itu sedang berlaku 360 darjah pertukaran. Maka apa yang cuba dilakukan balik oleh Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar ini adalah kembali memperbetulkan keadaan, kembali meletakkan politik itu di atas landasan, supaya akhirnya nanti orang muda seperti saya dan Umar boleh menerima, oh, inilah sebenarnya perjuangan orang politik. Daripada politik yang hanya bercakap politik, hanya bercakap soal kuasa, oh, rupanya kuasa inilah yang membantu orang kampung dan petani. Kuasa inilah yang membantu nelayan di tengah laut. Kuasa inilah yang membantu anak muda yang tak ada kerja. Kuasa inilah yang membantu ibu tunggal yang tidak cukup dana untuk hidup. Kuasa ini. Benar juga ya. Jadi, kalau nak ditanya kepada saya, apa jalan yang terbaik sekarang ini? Tentulah Pakatan Harapan perlu memperbetulkan semua haru biru politik yang berlaku pada hari ini, supaya orang muda ini punya keyakinan balik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau saya bukan orang muda, orang politik lah Datuk, saya pun menyampah lah. Tengok orang politik ni balik-balik kuasa. Kalau tak Tun Mahathir yang dah pertama kali jadi Perdana Menteri, naik jadi Perdana Menteri kali kedua, sekarang nak sebut pula macam nak jadi, saya tak kata macam nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Kemudian Datuk Seri Anwar pun nak mendapatkan kuasa kan? Tak macam-macam dah betul pun. Datuk Seri Anwar pun berusaha nak dapatkan kuasa. Kemudian dalam Perikatan Nasional pun berebut-rebut nak kuasa. Kalau saya bukan orang politik ini, saya tidak boleh faham dan saya tentu benci. Tapi ini tanggungjawab saya sebagai orang muda yang faham bahawa perjuangan Pakatan Harapan itu adalah mengembalikan politik ke kedudukan asal, supaya benda-benda yang melibatkan hal-hal rakyat ini, titik bengik orang kata lah kan, bahasa pasar ni titik bengik itu boleh kita uruskan. Orang tak ada kerja, bila ada kuasa kita boleh uruskan. Orang tak ada makan, kita boleh lihat bagaimana nak membantu. Kalau ada orang susah di Parlimen Kapar misalnya, katakanlah saya optimis Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, kita dapat tahu di Kapar ini mungkin ada orang susah, dia boleh telefon Datuk Dollah, ini wakil Perdana Menteri di sini. Mengapa tidak itu berlaku? Kalaulah ini struktur ini dan
perkara ini boleh dipahami oleh orang muda dan semua rakyat Malaysia, saya fikir tidak ada masalah itu. Dan hakikatnya apabila orang muda rasa muak dengan perkara itu adalah kerana apa? Kerana kita telah hilang satu kerangka besar perubahan politik yang sepatut kita terjemahkan dalam pentadbiran hari ini, yang mana politik itu mesti berbalik, mesti berasaskan kepada nilai, mesti berasaskan kepada rasa ingin menyumbang, membantu rakyat. Jadi YB Datuk, untuk kita lihat ke hadapan, soalan terakhir sebelum rumusan nanti, dengan apa yang berlaku sebenarnya isu di Perak telah memberi satu pengajaran bahawasanya andai kata UMNO dan DAP boleh bekerjasama, ianya telah membuka satu ruang yang sangat besar untuk kita meletakkan ke tepi politik yang terlalu bercerita soal kaum, dan kita boleh fokus lebih ke hadapan untuk berbicara tentang kerangka besar yang saya sebut tadi, tentang ekonomi, tentang kos harga hidup, tentang kita nak mengurangkan jurang kaya dan miskin, kita nak meningkatkan pendapatan, kita nak memperbetulkan sistem pendidikan. Ini perkara-perkara yang telah kita hilang dalam diskusi-diskusi di peringkat perdana kerana kita asyik bercerita soal kaum, dan hilangnya peluang itu baru-baru ini di Perak hasil kerjasama dengan UMNO dan DAP tidak berlaku. Jadi Datuk, melihat kepada perkara-perkara yang telah berlaku kebelakangan ni, bagaimana Datuk melihat, adakah apabila Perikatan Nasional dilihat seolah-olah ingin membuang UMNO, ingin mematikan UMNO, bersatu, of course dia akan cuba sebaik mungkin untuk menggantikan UMNO, UMNO akan dimatikan oleh bersatu. Datuk, wajar atau tidak, boleh atau tidak UMNO dan DAP ada ruang untuk bersama? Seperti mana yang umum tahu, memang betul pun. Bersatu ni dia nak jahanamkan UMNO, dia nak matikan UMNO, nak kuburkan UMNO. Semua orang tahu, tapi UMNO ni dia tak tahulah. Saya pun tak faham. Dan jelas-jelas pun Tan Sri Perdana Menteri pun cakap, Tun Mahathir pun cakap, takkan tak faham lagi. Tepuk dada tanya selera. Yang keduanya ialah berkenaan dengan kuasa. Saya nak sambung apa yang saya cakap tadi, bersetuju sangat dengan pandangan beliau sebagai anak muda. Kita kena faham, kuasa itu wajib digenggam, barulah kita buat dasar. Dasar tu matlamat kita ke mana? Mesti ada kerangka. Kenapa ada kerangka dia tu? Untuk membantu rakyat. Melalui apa? Apa dasar kita? Apa kerangka kita? Sebab tu saya cakap dari dulu masa COVID bermula, yang saya risau 10 tahun yang dulu, 10 tahun 2009 saya bercakap tentang masalah bencana pembuangan kerja yang luar biasa ni. 10 tahun saya tak tahu apa berlaku. Hari ni berlaku 10 tahun. Apa yang saya cakap pada tahun 2009 terbit apa yang berlaku pada hari ini. Persoalannya ialah, apakah senario itu tidak boleh membataskan kerjasama, menepikan ideologi politik yang di peringkat kaum itu, untuk memikirkan rakyat yang sekarang ini tengah berdepan dengan keadaan bencana? Tak boleh ke? Perak telah melakukannya. Bagi saya, kita kena move on. Fahaman politik, kerangka perlembagaan parti masing-masing tu kita buang, simpan poket masing-masing. Okay. Kita tumpukan bagaimana kemampuan kita untuk berdepan dengan bencana ini. Dan di samping itu, bersiap siaga dengan apa kerangka dasar yang kita nak bawa. Saya ulangi berkali-kali, apa masalah sangat nak keluarkan EPF ni 10,000 ni, apa masalah sangat? Dia kata sampai 70 bilion, menteri cakap kita keluar balik terbit 2 juta orang tadi yang pencalon yang layak, yang B nak M40 yang layak, balik berputar-putar, akhirnya di mana kita? Jadi apa yang saya nampak ialah, betul kata Omar, kita dah jadi rusing dengan keadaan politik ni. Saya fikir kita terlupa agenda utama kita. Sebab itu kita perlukan kuasa. Kuasa inilah yang akan menentukan dasar mana yang kita nak pastikan dikerangkakan. Kemudian kita akan buat kerangka itu. Sebagaimana yang saya nampak jelas. Saya nak cakap dekat Parlimen. Kenapa saya nak buat dalam konteks national security? Berlakunya COVID, kita perlukan national security, makanan. Negeri-negeri tak ada national security. Itu pula pekerja asing, COVID merebak, top glove sampai kan tak dapat dikawal. Ada centralized of data, tak ada. Singapura ada, Dubai ada, Saudi ada, UK ada. Kita pun kita tak buat. Kita masih lagi berpegang kepada
Aku bagi kau ejen jadi pekerja asing, kau dapat duit, kau bagi aku komisen. Itu yang berlaku. Tetapi tidak bolehkah kita buat sebagai contoh? Saya nak ambil beruang sikit, biar saya luahkan apa yang saya nak fikirkan. Yang saya maksudkan dengan dasar dan kerangka. Kita buat RFID card. Kenapa kita nak bagi ke ejen yang untuk berbilion-bilion? Kenapa tidak kita letakkan kat immigration? Letakkan kita bagikan duit yuran 3,000 dan duit permit ataupun duit dia panggil bukan visa, levy, bukan levy. Levy lah, levy RM3,000, RM6,000, RM3,000 boleh dikutip, RM3,000 syarikat bayar. Mana ni kita tak ada penjualan manusia. Dia seperti mana yang dikonvensionkan oleh ILO yang dikatakan negara Malaysia ni ialah penjualan manusia. Jadi kita boleh kumpulkan dengan 7 juta itu menghampiri 42 bilion. Pulangkan balik kepada kementerian-kementerian yang memerlukan pembangunan dalam segi national security. Begitu juga dengan tenaga, begitu juga dengan air, begitu juga dengan pekerja asing, begitu juga dengan lebuh raya. Dan ini semua memerlukan data center yang di kawasan dia, termasuk pendidikan. Dan inilah yang saya nampak bahawa saya tak nampak Perikatan Nasional Tala 7 dia, sebab tidak mencetuskan apa yang nak dirangkakan dalam dasarnya dia ada. Dasar pun kelang kabut. Ini kan pula kerangka. Kerangka itu lebih detail. Peringkat jawatan kuasa untuk dianaliskan betul-betul. Saya tak nampak. Hanya yang saya nampak bila saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia yang faham. Bila saya bercakap itu, dia betul. Itulah reform. Jadi perlu apa? Kuasa. Kalau rakyat nak tengok, doalah banyak-banyak. Semoga Anwar jadi PM. Saya berjanji. Apa yang saya cakap ini adalah janji yang saya lakukan di peringkat parlimen dan di luar. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk negara, untuk kita bina semula negara yang rosak. Terima kasih Yang Mohd Datuk. Saya rasa jelas tentang berkaitan kerjasama politik antara UMNO dan DAP wajar diberi untuk dilihat jika ianya memikirkan berkaitan tentang kerangka yang telah kita sebut tadi. Yang penting mesti memberi kebaikan dan manfaat kepada rakyat yang terbanyak. Jadi sebagai penutup, saya berikan setiap panelis seminit untuk pandangan ataupun nasihat ataupun ulasan terhadap perbincangan kita pada malam ini. Kita mulakan dengan Saudara Syed. Baik, sebagai kesimpulan, bagi ahli-ahli politik yang mengikuti, saya sebut pada ahli politik dulu. Bagi ahli-ahli politik yang mengikuti live kita pada malam ini, jangan fikir panjang, jangan serabut-serabut. Sekarang juga pergi turun kawasan, tengok orang-orang di bawah. Pergi bantu orang kampung yang susah. Pergi lihat rakyat miskin. Dalam pada masa yang sama, perkukuhkan jentera yang ada, perkuatkan SAF, rapatkan ukhuwah. Jangan cipta pergaduhan dan krisis berlebih-lebihan. Kerana rakyat pada hari ini dia berada dalam keadaan susah dan sengsara. Bagaimana tadi Datuk Daulah mengatakan bahawa kita mesti memerlukan kuasa. Bagaimana nak mengambil alih kuasa? Dengan menyentuh hati rakyat. Jadi saya sebutkan tadi, bagi orang politik yang mengikuti live ini, jangan tanya banyak-banyak. Siapa nak jadi Perdana Menteri, apa nak jadi kemudiannya, coalition apa, grand coalition apa. Itu semua hanya pada nama turun ke bawah, buat kerja, tengok rakyat, tolong rakyat. Kerana rakyat yang akan mengangkat balik parti politik berada di tempatnya. Bagi rakyat pula yang mengikuti live kita pada malam ini, ambil tahu, ambil maklum, belajar keadaan, melihat kedudukan. Adakah kerajaan Perikatan Nasional ini valid sebagai sebuah kerajaan? Adakah Grand Coalition yang diumumkan oleh pihak-pihak tertentu ini benar-benar ikhlas dalam keadaan perjuangannya? Adakah benar untuk bantu rakyat? Yang ini peranan rakyat. Kami ni, saya, Umar, Datuk Daulah dan ramai lagi di luar sana sebagai orang politik ini, kita hanya boleh bercakap dan terus bercakap. Daripada gemuk sampai kurus, kita akan bercakap. Bercakaplah bagaimanapun. Tapi kalau rakyat tidak mahu mengambil tahu, mengambil maklum, memahami, sampai bila pun dia tidak akan boleh berubah. Jadi kepada rakyat pula, ambil tahu, berikan ruang, pilih pemimpin yang benar. Kalau dirasakan bahawa Datuk Seri Anwar benar, Parti Keadilan benar, kalaulah berlaku pilihan raya umum,
berikanlah ruang parti keadilan. Oh, ini kira kempen awal ni. Manalah tahu kan. Tapi kalau tidak, belajar. Bagi rakyat ambil tahu, ambil kedudukan. Jadi sebagai kesimpulan, itulah yang saya nak sebutkan. Jangan cipta krisis, rapatkan saf, pertahankan prinsip, eratkan ukhuwah, insya-Allah. Dan balik semula kepada asas untuk berpolitik adalah politik khidmat. Sekian, terima kasih kepada saudara Syed Shah. Datuk, seminit rumusan. Saya mengambil pendekatan sebegini, jangan jadi munafik. Ketika kita mengangkat sumpah sebagai wakil rakyat, kita berjanji untuk menjaga kepentingan negara, menjaga perlembagaan, menjaga agama, bangsa. Itu janji kita dalam parlimen, kita mengangkat sumpah menyebut nama Allah. Yang kedua, jangan jadi munafik lah. Kalau kita janji masa nak pilihan raya, macam-macam kita janji nak tolong rakyat, nak bantu rakyat, kita jadi munafik lah. Pemimpin ni kalau jadi munafik, maka sial lah hidupnya. Jadi dia tidak akan ke mana-mana. Dan kalau mereka ada agenda, mereka tunggulah. Allah tidak akan mengubah nasib kaum itu akan mengubah nasib itu untuk rakyat. Dan rakyat harus peka dan faham bahawa apa yang berlaku waktu ini, mereka dipinggirkan hak mereka kerana sibuk dengan politiknya kepentingan masing-masing. Dan saya harap gabungan antara pemimpin yang sedar diri, yang insaf, dan juga rakyat yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyelamatkan negara, kita bina semula negara, berilah sokongan kepada mereka yang benar-benar ikhlas dan jujur untuk memastikan kepentingan agama, bangsa dan negara itu dijamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Abdul Hasan Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapar, juga Ahli Majlis Pimpinan Keadilan Pusat. Saudara-saudari sekalian yang menonton live kita pada malam ni, boleh nanti terus share, terus like, terus promotekan sesi buat bicara anjuran studio Jalan Kapar. Pada hari ini kita sudah terjawab beberapa persoalan yang sering dibangkitkan oleh masyarakat di luar sana. Politik apa sudah jadi, tentang Grand Coalition, tentang Pakatan Harapan, tentang mandat, tentang belanjawan, tentang hala tuju orang muda. Banyak perkara yang telah disentuh, dan setiap perkara-perkara yang disentuh ini boleh diangkat lagi sebagai tajuk-tajuk bagi bual bicara yang mendatang. Jadi saya kira sampai situ saja. Saya mohon maaf di atas sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang penganjuran berlangsungnya sesi pada hari ini. InsyaAllah terus bersama subscribe kita punya Facebook Yang Berhormat Datuk untuk terus dapat maklumat-maklumat terkini tentang info-info di Kapar, tentang info-info yang kita ketengahkan dalam program-program yang selanjutnya. Sekian, sampai situ saja. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe